hadis yang diriwayatkan daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang berkata, anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu fa'akala minhu thumma qala qumu falyusalli bikum. Qala Anas faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubis fanadahtuhu bima'in faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. حسن صحيح. Maksud dia lebih kurang hadis daripada Anas ibn Malik menceritakan bahawasanya jaddatahu, nenek dia Mulaikah da'at, nenek kepada Anas yang bernama Mulaikah. Nanti dia Mulaikah ni ulama beza pandangan. Mulaikah ni ataupun perkataan Anas jaddatahu, nenek dia tu kembali kepada Anas ataupun kembali kepada rawi hadis, periwayat hadis yang ambil hadis daripada Anas. Rawi yang ambil hadis daripada Anas iaitulah Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Kalau dia hadis ni daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah daripada Anas, bahawasanya neneknya, kalau neneknya itu kembali kepada Ishaq. Ishaq ni siapa? Ishaq ni anak saudara Anas. Ishaq bin Abdullah ni anak Abu Talhah. Anas, Abu Talhah ni kahwin dengan mak Anas. Jadi Abdullah tu adik-beradik Anas satu mak. Bapa berbeza. Kerana Anas ibn Malik, kan saya pernah cerita kepada tuan-tuan, Anas mak dia Ummu Sulaim. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, suami dia Malik tu tak nak ikut ajaran Rasulullah, lalu dia lari pergi ke Syam dan dia mati dalam perjalanan pergi ke Syam, mati dalam keadaan kafir. Lalu mak Anas yang bernama Ummu Sulaim menjanda di Madinah. Akhirnya dia dipinang oleh Abu Talhah, dan Abu Talhah meminang Ummu Sulaim mak kepada Anas dan berkahwin. Salah seorang anak yang mereka perolehi hasil perkahwinan itu adalah Abdullah. Jadi hadis ni daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah dia ambil daripada Anas. Jadi dia tu anak saudara lah, kerana pak dia Abdullah, adik-beradik satu mak dengan Anas ibn Malik. Kalau nenek ni kembali kepada Ishaq, nenek ni siapa dia? Mak Anas. Mak Anas bernama Ummu Sulaim. Mak Anas bernama Ummu Sulaim. Kata sebahagian para ulama, Mulaikah ini adalah nama sebenar Ummu Sulaim. Kerana Ummu Sulaim bukan nama, Ummu Sulaim ni kunyah, gelaran. Nama sebenarnya Mulaikah. Sebahagian ulama kata begitu. Nenek ni adalah nenek kepada Ishaq, mak kepada Anas. Sebahagian ulama kata anna jaddatahu, bahawasanya nenek ni kembali kepada Anas. Nenek kepada Anas iaitulah mak kepada Ummu Sulaim. Ada khilaf dalam satu. Sebab apa? Kenapa timbul isu ni? Kerana sebahagian riwayat hadis menceritakan, macam riwayat Tirmizi dia sebut yang salat bersama dengan mereka itu Mulaikah, bernama Mulaikah. Dalam sebahagian riwayat yang lain, sama ada Bukhari ataupun Muslim, ada sebut nama Ummu Sulaim yang sembahyang bersama dengan mereka tu. Kes yang sama, cerita yang sama. Sebut Ummu Sulaim, sebahagian riwayat sebut Mulaikah. Menyebabkan timbul iskal, timbul persoalan di kalangan ulama. Sebenarnya siapa dia yang sembahyang dalam peristiwa ni? Mulaikah ataupun Ummu Sulaim? Mulaikah ni orang yang sama, dialah Ummu Sulaim, ataupun Mulaikah ni orang yang berbeza? Wallahu ta'ala alam. Sebahagian para pengkaji mengatakan pandangan yang lebih kuat, Mulaikah ini adalah nenek kepada Anas ibn Malik, kerana ada riwayat hadis yang lain yang menceritakan Anas bagi tahu arsalatni jaddati wa hiya Mulaikah, kata Anas ibn Malik. Aku pernah diutuskan oleh nenek aku kepada Rasulullah untuk jemput Rasulullah makan ke rumah, dan nama nenek aku itu adalah Mulaikah.
Bila ada riwayat itu menguatkan pandangan ulama yang mengatakan yang peristiwa ni, yang Mulaikah ni adalah nenek kepada Anas bin Malik. Tapi ulama kena jawab, macam mana dengan riwayat yang mengatakan salat bersama dengan mereka tu Ummu Sulaim? Ummu Sulaim tu mak kepada Anas, bukan nenek. Kata para ulama, tidak mustahil Ishaq bin Abdillah bin Abi Talhah meriwayatkan kisah ni berlaku dua kali. Kisah ni berlaku dua kali. Salah satunya yang memanggil, yang menjemput Rasulullah Mulaikah, iaitulah nenek kepada Anas. Peristiwa yang lain dijemput oleh Ummu Sulaim, iaitulah mak kepada Anas. Berlaku dua kali. Kerana itu kita akan tengok riwayat daripada Ishaq ni dia dua jalan. Satu hadis tu diambil daripada Imam Malik, satu lagi diambil daripada Sufyan ibn Uyainah. Jadi satu hadis sebut Ummu Sulaim, satu hadis sebut Mulaikah, menunjukkan peristiwa tu berlaku dua kali. Seorang Mulaikah, seorang Ummu Sulaim. Yang ni penting dalam ilmu hadis, terutamanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam periwayatan hadis. Kita tengok Syekh Idris, saya ingat Syekh Idris dia kata Mulaikah ni Ummu Sulaim. Sekali kita tengok. Baik. Hadis ini kata Anas bin